Assalamualaikum, hai selamat sejahtera pelajar sekalian. Bertemu kembali kita dalam Kelantan Ikhlas. Cikgu harap semua anak-anak pelajar sihat dan ceria. Nama cikgu ialah Cikgu Syamsuriati binti Hasan, Guru Kesusasteraan Melayu dari SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1, Tanah Merah, Kelantan. Hari ini cikgu akan berbicara mengenai satu genre puisi Melayu tradisional dan aspek-aspek kajian sastra yang terdapat dalam puisi tersebut. Cikgu Syam ingin panaskan ingatan semula anak-anak. Ingat lagi tak apa itu puisi Melayu tradisional? Berapa jenis puisi Melayu tradisional dalam teks nilai insan yang perlu anak-anak pelajari? Jawapannya ada 4, iaitu pantun, syair, seloka dan juga gurindam. Untuk perbincangan hari ini, Cikgu Syam akan memfokuskan kepada satu genre puisi Melayu tradisional, iaitu seloka. Dalam pembelajaran hari ini, diharapkan selepas ini para pelajar cikgu akan mencapai objektif yang berikut. Sebelum Cikgu Syam berbicara dengan panjang lebar, mari kita lihat 3 contoh rangkap seloka tak berikhtiar sendiri. Anak-anak pelajar boleh rujuk buku teks nilai insan di halaman 10 dan juga halaman 11. Baiklah anak-anak pelajar, Cikgu Syam akan terangkan maksud rangkap seloka yang dikaji. Rangkap yang pertama mengisahkan tentang sikap orang yang hanya suka berangan-angan tetapi tidak mahu bersusah diri untuk mencapai sesuatu impian dan hanya mengharapkan bantuan orang lain. Rangkap yang kedua mengisahkan tentang sikap orang yang suka memohon pertolongan di sana situ, tetapi mereka sebegini hanya menyusahkan ibu dan ayah mereka, ibarat anak kecil yang masih menyusu. Rangkap yang ketiga menjelaskan kenapa kita masih meminta-minta sedangkan kita mampu berusaha sendiri dan ini amat memalukan jika kita hanya tahu meminta kepada orang tua dan meminta kepada Tuhan tanpa berusaha dan berikhtiar sendiri. Baiklah anak-anak pelajar, apabila kita membicarakan tentang maksud rangkap seloka sebentar tadi, apakah rumusan akhir yang dapat kita simpulkan untuk dijadikan sebagai persoalan pokok? Atau persoalan utama? Atau tema seloka tersebut? Setelah memahami isi kandungan seloka rangkap demi rangkap sebentar tadi, di paparan slide, mari kita sama-sama saksikan tema utama seloka tak berikhtiar sendiri adalah bertemakan tentang kepentingan sikap diri sendiri yang perlu berusaha dan berikhtiar untuk berjaya. Seterusnya, beberapa persoalan yang terdapat dalam seloka tersebut ialah persoalan tentang sikap orang yang suka meminta-minta akan dipandang rendah oleh orang lain. Contohnya, pada rangkap yang pertama, di baris yang ketiga dan juga baris yang kelima. Seterusnya, persoalan yang kedua ialah persoalan tentang kegigihan untuk mencapai cita-cita dalam kehidupan. Contohnya, pada rangkap yang kedua, di baris yang kedua dan juga di baris yang ketiga. Persoalan yang ketiga ialah persoalan tentang tabah dan sabar dalam menempuh dugaan dalam pelbagai kehidupan. Contohnya pada rangkap yang ketiga, di baris yang pertama dan juga di baris yang keempat. Seterusnya, Cikgu Syam akan kongsikan bersama-sama anak-anak pelajar tentang beberapa formula untuk mengkaji bentuk ataupun ciri-ciri puisi sama ada puisi Melayu tradisional ataupun puisi Melayu moden. Di paparan skrip ada 6 formula untuk menulis skrip jawapan untuk kajian bentuk dan juga ciri. Yang pertama sekali ialah rangkap. Yang kedua dari segi jumlah baris dalam rangkap. Yang ketiga jumlah patah perkataan. Yang keempat ialah jumlah suku kata. Yang kelima rima akhir dan yang keenam ialah kesimpulan.
Cikgu Syam ingin membuat sedikit penegasan untuk aspek kajian bentuk ataupun ciri-ciri di mana aspek kajian ini sering ditanya dalam soalan. Cikgu Syam berikan aspek kajian ini sering ditanya dalam soalan peperiksaan SPM khususnya tahun 2016 sehingga 2019 dan tidak mustahil SPM tahun 2021 juga aspek kajian bentuk dan ciri-ciri juga akan dikemukakan dalam soalan sama ada dalam puisi Melayu tradisional ataupun dalam puisi Melayu moden. Baiklah anak-anak pelajar, sekarang kita perhatikan contoh skrip yang lengkap untuk menulis aspek kajian berkaitan dengan bentuk, ciri-ciri puisi seloka. Cikgu Syam menghasilkan skrip berpandukan kepada seloka yang Cikgu Syam bincang bersama dengan anak-anak pelajar tadi. Contoh penulisan skrip untuk aspek kajian bentuk, ciri dalam puisi, dalam soalan esei, di mana yang pertama sekali formula yang perlu kita guna adalah dari segi rangkap. Puisi di atas ditulis dalam bentuk rangkap iaitu mempunyai 3 rangkap. Yang kedua ataupun yang seterusnya, jumlah baris dalam rangkap adalah tidak sama iaitu 5 hingga 11. Contohnya rangkap 1, B5, rangkap 2, B5 dan rangkap 3, B11. Seterusnya ialah jumlah patah perkataan juga adalah tidak sama iaitu antara 4 hingga 7. Kemudian anak-anak pelajar perlu memberikan contoh. Contohnya 4 patah sendirilah selam lautan dalam. Di baris yang ketiga, rangkap yang ketiga di baris yang keempat. Kemudian contoh yang paling panjang ialah tetapi tak banyak usaha dan ikhtiar sendiri pada rangkap yang kelima di baris yang ke-11. Seterusnya jumlah suku kata adalah tidak sama iaitu antara 10 hingga 16 suku kata. Contohnya, ingin mencapai itu dan ini pada rangkap yang pertama di baris yang kedua. Tetapi tak banyak usaha dan ikhtiar sendiri pada rangkap yang kelima baris yang ke-11. Selain itu, rima akhir dalam rangkap seloka adalah juga tidak sama. Jadi anak-anak pelajar perlu nyatakan rima akhirnya. Pada rangkap yang pertama, rima akhir seloka berakhir dengan A. Rangkap yang kedua, A. Dan rangkap yang ketiga ialah A, B, C, D. Dan kesimpulannya, puisi ataupun seloka di atas adalah berbentuk bebas kerana rima akhirnya berbunyi. Anak-anak boleh ambil mana-mana contoh untuk dijadikan sebagai skema jawapan. Seterusnya, Cikgu Syam akan menerangkan pula contoh-contoh gaya bahasa yang terdapat dalam seloka yang kita kaji. Di paparan slide ini ada beberapa gaya bahasa antaranya. Yang pertama sekali ialah gaya bahasa asonansi. Yang kedua, gaya bahasa aliterasi. Yang ketiga, gaya bahasa kata ganda. Yang keempat ialah gaya bahasa anafora. Dan yang kelima ialah gaya bahasa sinkop. Untuk gaya bahasa asonansi, anak-anak pelajar perlu nyatakan contoh. Apa dia asonansi? Asonansi ialah perulangan bunyi huruf vokal iaitu A, E, I, O, U diulang sebanyak 3 kali atau lebih dalam satu baris puisi. Contoh yang tertera di sini ialah banyak orang berangan-angan tinggi iaitu perulangan huruf vokal A diulang sebanyak 7 kali. Yang kedua ialah gaya bahasa aliterasi. Aliterasi merujuk di sini adalah gaya bahasa perulangan bunyi huruf konsonan. Contoh yang Cikgu Syam paparkan di sini ialah mereka suka minta tolong, minta beri, iaitu konsonan M diulang sebanyak 3 kali. Seterusnya gaya bahasa kata ganda, contohnya ialah berangan-angan, cita-cita, bertadah-tadah. Selain itu terdapat juga gaya bahasa anafora. Apa itu anafora? Anafora ialah gaya bahasa perulangan di awal baris. Contohnya di sini ialah mengapa pada rangkap yang ketiga baris yang pertama dan mengapa pada rangkap yang ketiga di baris yang kedua. Akhir sekali, gaya bahasa yang terdapat dalam seloka tersebut adalah gaya bahasa sinkop.
Contohnya, tetapi tak mahu bersusah diri. Contohnya pada rangkap yang pertama di baris yang ketiga. Seterusnya ialah unsur bunyi. Cikgu Syam akan menerangkan tentang aspek kajian unsur bunyi yang terdapat dalam genre puisi, sama ada puisi Melayu moden ataupun puisi Melayu tradisional. Bila menyebut tentang unsur bunyi, yang pertama sekali anak-anak pelajar perlu faham, unsur bunyi ada 4 sebenarnya. Yang pertama sekali adalah unsur bunyi asonansi, yang kedua unsur bunyi aliterasi, dan yang ketiga ialah unsur bunyi rima akhir. Dan yang keempat ialah unsur bunyi jeda. Di sini Cikgu Syam hanya berkongsi dengan anak-anak pelajar 3 sahaja unsur bunyi. Okey, unsur bunyi yang pertama di paparan slide adalah unsur bunyi asonansi. Apa itu asonansi? Ialah perulangan bunyi huruf vokal iaitu A, E, I, O, U diulang sebanyak 3 kali atau lebih dalam baris puisi. Contoh dalam sloka tak berikhtiar sendiri ialah banyak orang berangan-angan tinggi iaitu perulangan bunyi huruf vokal A. Seterusnya, unsur bunyi yang kedua ialah aliterasi. Apa itu aliterasi? Aliterasi ialah perulangan bunyi huruf konsonan yang diulang sebanyak 3 kali atau lebih dalam satu baris puisi. Contohnya dalam sloka tak berikhtiar sendiri, mereka suka minta tolong, minta beri, iaitu perulangan bunyi huruf konsonan M. Unsur bunyi yang ketiga ialah rima akhir. Apa itu rima akhir? Rima akhir ialah bunyi pada setiap hujung baris puisi. Okey, aspek kajian unsur bunyi telah keluar dalam soalan SPM tahun 2018, bahagian 1 di mana diperuntukkan sebanyak 4 markah. Jadi persediaan kita untuk tahun ini adalah untuk soalan esei. Seterusnya ialah perkara yang Cikgu Syam ingin bincangkan dan kongsikan bersama anak-anak pelajar adalah tentang nilai-nilai murni yang terdapat dalam sloka yang kita bincang sebentar tadi. Yang pertama ialah nilai murni berwawasan. Contohnya, banyak orang berangan-angan tinggi ingin mencapai itu dan ini. Kemudian anak-anak pelajar perlu menyatakan baris mana, rangkap mana nilai itu terdapat. Contoh di sini yang Cikgu Syam berikan ialah sebagai panduan pada rangkap yang pertama, baris yang pertama dan juga baris yang kedua. Seterusnya, nilai murni tolong-menolong. Okey, contohnya banyak orang hanya suka meminta bantu, memohon pertolongan di sana situ, di mana ianya berada pada rangkap yang kedua, baris yang pertama dan juga baris yang kedua. Seterusnya, nilai murni berusaha. Contohnya, manusia disuruh beramal berusaha sendiri selam lautan dalam, di mana contohnya ialah pada rangkap yang ketiga, baris yang keempat dan juga baris yang kelima. Seterusnya ialah pengajaran. Okey, baiklah anak-anak, mari kita beralih pula pada pengajaran yang terdapat dalam sloka tak berikhtiar sendiri. Apakah pengajaran yang dapat kita kutip untuk dijadikan sebagai ikhtibar? Pertamanya, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk mencapai cita-cita dalam kehidupan kita dan bukan hanya berangan-angan. Buktinya terdapat pada rangkap yang pertama, pada baris yang pertama, baris yang kedua dan juga baris yang ketiga. Seterusnya ialah kita janganlah selalu menyusahkan ibu ayah kita. Contohnya pada rangkap yang kedua, baris yang keempat dan juga baris yang kelima. Selain itu, kita janganlah terlalu mengharapkan pertolongan orang lain. Pada rangkap yang ketiga, di baris yang pertama. Akhir sekali, kita hendaklah gigih berusaha dan berikhtiar untuk mencapai sesuatu dalam kehidupan. Buktinya pada rangkap yang ketiga, baris yang ke-10 dan juga baris yang ke-11. Akhir sekali, selamat mengulang kaji dan diharapkan agar anak-anak pelajar memahami setiap istilah konsep untuk semua genre yang dikemukakan dalam soalan SPM nanti dan memahami teknik menjawab soalan, struktur dan juga bahagian esei. Dan sebelum itu, dengarkan serakat pantun daripada Cikgu Syam. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai Cikgu Syam antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi.